Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan ceritakan perbezaan antara mubtada' dan khabar. Al-mubtada' wal khabar, dan juga mudhaf serta mudhafun ilaih. Al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih. Dan yang ketiga, al-mausuf was sifat. Baik, kita dah ceritakan sebelum ini berkenaan al-mubtada' dan al-khabar, al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih, dan yang ketiga al-mausuf was-sifah. Cuma ramai di kalangan kita yang keliru bagaimana untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu mubtada' khabar, mudhaf mudhafun ilaih dan juga mausuf sifat. Okey, seperti mana yang kita maklum, al-mubtada' wal khabar ada syarat-syarat yang tertentu untuk kita jadikan perkataan bahasa Arab itu mubtada' dan juga khabar. Begitu juga mudhaf ilaih serta mausuf dan juga sifat. Sekarang ni kita nak tengok perbezaan dalam terjemahan. Perbezaan dalam penterjemahan. Bagaimana kita nak menterjemahkan ketiga-tiga susunan ayat ini ke dalam bahasa Melayu. Kalau mubtada' khabar, mudhaf ilaih, al-mausuf dan juga sifat. Contoh kita ambil dalam perkataan bahasa Melayu, kereta laju. Okey. Dua perkataan ini, kalau kita letakkan pada mubtada' khabar, bagaimana untuk kita terjemahkan dua perkataan ini? Mudhaf ilaih dan juga mausuf sifat. Bagaimana untuk kita terjemahkan dalam bentuk ketiga-tiga ayat ataupun ketiga-tiga elemen ini? Baik, sekarang ni kita letak al-mubtada' wal khabar. Dalam bahasa Arab, kalau kita jadikan perkataan kereta laju ini dalam bentuk mubtada' dan juga khabar, maka kita akan terjemahkan begini ya. Kita akan terjemahkan begini. As-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Okey, as-sayyaratu sari'atun. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kita akan terjemahkan kereta itu. Tengok, perhatikan kita tambah perkataan itu. Kereta itu laju. Ini terjemahan dalam bahasa Melayu untuk elemen al-mubtada' wal khabar. Baik, sekarang ni kita jadikan perkataan yang sama ataupun ayat yang sama dalam bentuk al-mudhaf dan mudhafun ilaih. Tengok begini. Sayyaratu sari'ati. Sayyaratu sari'ati. Baik, sekarang ni ayat ini berada dalam bentuk mudhafun ilaih. Kita kena ingat syarat untuk menjadi mudhaf ialah tidak ada tanwin. Perkataan yang pertama tidak ada tanwin. Syarat yang kedua tidak ada alif lam, dan syarat yang ketiga tidak ada nun nun musanna dan juga nun jama'. Sekarang ni untuk jadikan dia sebagai mudhaf sudah pun cukup syarat. Sayyaratu as-sari'ati. Mudhafun ilaih mesti baris bawah. Jadi macam mana untuk kita terjemahkan perkataan dalam bentuk mudhafun ilaih?
kita terjemahkan begini. Kereta laju. Ini maksud mudhafun ilaih. Tidak ada perkataan itu dalam terjemahan mudhaf ilaih, kereta laju. Jadinya bila mudhaf ilaih, sayyaratus syari'ati dijadikan seperti satu perkataan, kereta laju. Okey. Kereta laju. Kalau kita kata kereta itu laju, dia sudah diterjemahkan seperti al-mubtada' dan juga khabar. Kita terjemahkan kereta laju, maka kita sudah jadikan kereta dan juga perkataan laju ini sepertinya satu perkataan yang sama. Kereta laju. Macam Abdullah, hamba Allah. Abdullah sepertinya satu perkataan yang sama. Baik, yang ketiga, al-mausuf was sifat. Al-mausuf iaitu objek yang kita sifatkan dia. As-sifat ini adalah ciri-ciri lah ataupun sifat. Kita gunakan perkataan yang sama, kereta laju, ataupun ayat yang sama untuk kita jadikan mausuf dan sifatnya. Macam mana? Dalam bahasa Arab sebut as-sayyaratu. Tengok macam sama, macam sama dengan mubtada' khabar. As-sayyaratu, di sini pun as-sayyaratu. As-sari'atu. Okey, as-sayyaratu as-sari'atu. Macam mana kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu? As-sayyaratu as-sari'atu mausuf sifat. Kita terjemahkan as-sayyaratu kereta seperti biasalah. Baik, ada tambahan perkataan kat sini yang as-sari'atu laju, kereta yang laju. Agak berbeza terjemahan untuk mubtada' khabar, kereta itu laju, manakala al-mausuf dan sifat terjemahannya kereta yang laju. Maksudnya sifat kepada kereta itu adalah laju, kereta yang laju. Maknanya kereta itu memiliki sifat yang laju. Kalau kita terjemahkan untuk mudhaf ilaih, kereta laju, dia seperti satu perkataan sahaja. Kalau mubtada' khabar, kita memberitahu. Khabar maksudnya memberitahu. Jadi kereta itu laju. Tengok perbezaan. Minta maaf ya. Terlanggar sikit kamera. Baik. Tengok perbezaan antara mubtada' dan khabar. As-sayyaratu sari'atun, mudhaf ilaih, sayyaratus sari'ati, mausuf sifat as-sayyaratus sari'atu. Kenapa ada perbezaan untuk ketiga-tiga ni? Sudah pasti perbezaan itu kena ada. Kalau tidak adalah maksud mubtada' khabar, mudhaf ilaih juga mausuf dan juga sifat. Terjemahan bahasa Melayu sudah pun menunjukkan perbezaan. Dalam bahasa Arab juga tulisannya berbeza. Untuk mubtada' as-sayyaratu mesti ada apa? Alif lam. Kerana apa? Kerana mubtada' sifatnya ialah ma'rifah. Mubtada' itu mesti ma'rifah. Manakala khabarnya nakirah. Khabarnya nakirah. Manakala mudhaf ilaih, dia punya ciri-ciri yang perlu ada pada al-mudhaf. Perkataan yang pertama ni, kalau yang atas ni mubtada', as-sayyaratu dia mesti ma'rifah, mesti ada alif lam. Kalau untuk mudhaf, dia tidak boleh ada alif lam untuk perkataan yang pertama. Okey, untuk al-mausul dan sifat, nak letak alif lam pun tak apa, tak letak alif lam pun tak apa. Tapi yang penting dekat sifat itu. Sifat iaitu as-sari'ah mesti mengikut ciri-ciri yang ada pada perkataan yang pertama. Sifat mesti mengikut ciri-ciri yang ada pada perkataan yang pertama, as-sayyaratu. Kalau as-sayyaratu perkataan pertama ada alif lam, sifat mesti ada alif lam. Kalau mausuf ini ada kalau mausuf ini mudzakkar, maka dia mesti mudzakkar. Kalau muannas, contoh as-sayyaratu ini muannas, perkataan perempuan, ada ta marbutah di hujung, maka sifat mesti ada ta di hujung. Kalau as-sayyaratu mausuf ni mufrad ataupun singular, tunggal, maka sifatnya juga mesti tunggal. Begitulah untuk mausuf dan sifat. Terjemahan berbeza,
cara kita menulis juga berbeza. Jadi dengan cara ini kita dapat implement contoh yang saya tulis ini untuk perkataan ataupun contoh-contoh yang berikutnya ketika mana kita meletakkan dalam bentuk mubtada khabar, mudhaf ilaih dan juga mausuf dan sifat. Sekadar itu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jika ada apa-apa kemusykilan, boleh tulis komen di bawah, boleh like dan boleh share serta subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.